أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka perkongsian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Jami' Sungai Pelong, Tuan Bahman bin Abbas, barisan pegawai dan jawatankuasa, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, barisan tuan-tuan puan-puan pegawai pengikmarahan, seterusnya tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini, dan malam ini adalah malam Ramadan yang ke-6 kalau tak salah saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberkati dan melimpahkan rahmatnya dan keampunannya pada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memulakan tazkirah ini dengan sebuah cerita yang mana pada minggu lepas ada sebuah sekolah di daerah Shah Alam di kawasan Petaling. Seorang guru hal ehwal murid telah diarahkan berpindah oleh Jabatan Agama Islam Selangor dan melalui satu rombakan secara besar-besaran lah, guru penolong kanan hal ehwal murid. Akan tetapi dalam arahan pertukaran ini adalah perkara biasa. Akan tetapi apa yang dialami oleh guru-guru adalah perkara yang luar biasa. Kerana apa? Kerana guru penolong kanan hal ehwal murid ini adalah seseorang yang sangat disayangi, ataupun perpindahannya sangatlah dirasai oleh semua guru. Kerana apa? Kerana ada satu sifat guru ni yang malam ini kita kena belajar dan mungkin kita boleh terapkan dalam diri kita untuk Ramadan ini dan seterusnya. Apa dia? Guru ini, guru penolong kanan ini, dia ada satu sikap, iaitu menerima kelemahan orang lain supaya dirinya menjadi sempurna. Menerima kelemahan orang lain supaya dirinya sempurna. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada malam ini ketidaksempurnaan orang lain adalah kesempurnaan bagi diri kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saban hari, saban tahun, saban minggu kita sentiasa ingin menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi kalau kita perhatikan ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, kita akan menjumpai satu hadis berkenaan dengan puasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan dalam keadaan orang yang suka mencari salah, mencaci ataupun menghina ataupun mencari salah orang lain, yang mana Allah Taala tidak menginginkan puasa orang tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Kerana apa? Kerana orang ini mencari-cari salah dalam keadaan bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa kata dirinya sempurna? Siapa kata dirinya sempurna? Siapa kata dirinya adalah orang yang paling perfect dekat dunia? Tiada, tuan-tuan. Maksudnya kita ni tak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan kita adalah kesempurnaan bagi orang lain. Sekiranya kita jumpa ketidaksempurnaan orang lain, maka
kita menerima ketidaksempurnaan orang lain itu pada diri kita, maka itu adalah kesempurnaan bagi diri kita. Sebagai contoh, seorang suami akan nampak sempurna pada mata isteri apabila isterinya menerima kelemahan bagi pihak suami. Sebagai contoh, suaminya adalah seorang yang lambat bangun pagi, susah bangun pagi, maka si isteri selalu kejutkan suami untuk bangun. Contoh macam sekarang ni sahur, suami susah nak bangun pagi, isteri menerima kelemahan suami, maka dia kejutkan suami, maka ketidaksempurnaan suami itu menjadi kesempurnaan bagi isteri. Sebab apa? Sebab ketidaksempurnaan suami itu mendatangkan pahala pada dirinya. Sama juga dengan kita ni tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini cuba kita perbaiki. Pesanan ini untuk diri saya dan juga tuan-tuan. Cuba kita tengok masa kita tengok pada kawasan kita lah, masjid kita lah. Masjid kita sebelum ini, masjid kita ditutup sempena PKP tahun lepas disebabkan COVID-19. Ramai yang menentang, ramai yang marah, ramai yang tak suka. Tapi ingatlah bahawa dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala ada menyebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang benda yang kita tak suka ni baik untuk kita. Apa dia? Ketidaksempurnaan itu baik untuk kita. Sebagai contoh, masjid sebelum ini ditutup. Supaya apa? Supaya kita makin sayang pada masjid. Betapa ramainya orang, waktu mula-mula masjid ditutup dahulu, orang mula berkata, bercakap dalam media sosial tu sampai tak ada tapisan. Marah, tengking, maki, tinggi suara. Istilahnya dalam kata-kata tu dalam type lah, dalam huruf lah. Tapi ketidakpuashatian tu tinggi. Disebabkan apa? Disebabkan masjid tutup. Tapi cuba tuan-tuan tengok, hari ini Masjid Jamiat Sungai Pelong telah pun dibuka. Adakah saf kita sampai ke belakang? Adakah saf kita sampai ke luar? Adakah masjid kita dibanjiri oleh jemaah? Tepuk dada, tanya iman. Kita sentiasa mencari kesalahan ataupun kita mencari kekurangan yang ada pada orang lain. Apa kata kali ini, dalam Ramadan kali ini, kita mencari kesempurnaan yang ada pada orang lain supaya kita berlumba-lumba untuk mencari kesempurnaan itu. Sebagai contoh, Malaysia sebelum ini kita tak boleh rentas negeri, kita tak boleh rentas daerah, dan sebelum ini kita ada isu berkenaan dengan Roblox yang dibuat oleh pihak penguasa. Pihak polis buat Roblox, kemudian atas dasar ihsan pegawai polis, maka mereka tak begitu ketat untuk menjaga Roblox. Tapi tetap ada suara-suara, dalam keadaan suara-suara yang bercakap, kenapa tak jaga, kenapa tak tengok, kenapa tak tahan, kenapa tak itu, kenapa tak ini. Istilah kenapa tak itu dan kenapa tak ini adalah ketidaksempurnaan orang lain, kita tidak menerimanya. Maka apa jadi? Polis muat kuasakan, akhirnya semua orang kena. Inilah satu benda nikmat yang perlu kita ingat, yang perlu kita tahu. Tuan-tuan, hari ini masjid kita dah buka. Sebelum ni masjid kita belum buka. Ramai orang tak puas hati. Tapi hari ini masjid dah buka. Saf kita masih belum penuh. Saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih berada di rumah, ayuhlah kita datang ke Masjid Jamiat Sungai Pelong. Datanglah ke masjid, penuhkanlah saf-saf yang ada. Cukuplah kita melihat ketidaksempurnaan orang lain adalah kecacatan bagi kita, tapi jadikanlah ketidaksempurnaan orang lain adalah satu kesempurnaan untuk diri kita. Kita bukan mencari salah, tapi kita mencari apa yang perlu disempurnakan untuk diri kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai contoh lain, SOP. Kita selalu berkata berkenaan dengan SOP ketat, SOP ini agak sukar, SOP kena bawa sejadah. Ini adalah ketidaksempurnaan yang perlu kita terima supaya diri kita menjadi sempurna. Ingat, ketidaksempurnaan orang lain menjadikan kita sempurna. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa ada seorang sahabat Nabi SAW yang dia ini, Nabi SAW sebutkan dia ini adalah ahli syurga. Bila sahabat-sahabat cuba cari dan cuba cari, maka rupanya
dia ini, sahabat ini adalah seorang yang suka memaafkan orang lain. Jadi apalah kiranya kalau misalnya kata kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita menerima ketidaksempurnaan orang lain dengan cara kita memaafkannya, dan kita menerima dengan ketidaksempurnaan itu dengan baik supaya diri kita nampak sempurna. Tuan-tuan, bukanlah kita orang yang sempurna bila kita jadi perfectionist. Apa dia perfectionist? Semua benda mesti cantik, semua benda mesti elok. Tuan-tuan, bayangkan kalau misalnya kita tengok dekat Masjid Jami' Sungai Pelong ini, kita sepatutnya kita kena bersyukur dengan apa yang kita dah ada. Hari ini memang betul ada ketidaksempurnaan yang kita tak puas hati. Berbuka puasa kita tak boleh buat majlis. Masak kat masjid kita tak boleh buat. Kita tak boleh nak rapatkan saf. Tapi kalau kita cari ketidaksempurnaan ini, maka hanya ketidaksempurnaanlah yang kita temui. Tapi tuan-tuan, cubalah kita cari kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan itu. Maka kita akan cari dan kita akan jumpa kelebihan-kelebihan itu. Apa dia? Tahun ini, dalam keadaan tahun lepas kita tak dapat nak solat tarawih, tahun ini kita dapat tarawih di masjid. Tahun lepas, kalau ikutkan, kita masih lagi dalam tempoh PKP, kita tak boleh nak keluar. Tahun ini kita boleh keluar. Tuan-tuan, bayangkan tahun ini kita dapat jumpa sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ahli Korea kita, jemaah kita dekat dalam masjid ini. So, terimalah ketidaksempurnaan ini supaya diri kita menjadi lebih sempurna. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, carilah ketidaksempurnaan. Jangan cari ketidaksempurnaan itu supaya kita jumpa kesempurnaan. Tuan-tuan, akhirnya dengan kesempurnaan yang cuba kita cari, akhirnya benda itu akan mendatangkan nikmat. Contoh macam solat berjamaah. Sebelum ini, muslimat tidak dibenarkan untuk datang ke Masjid Jami' Sungai Pelong. Tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid ataupun surau di Selangor. Pada 1 Ramadan 1442 Hijrah, maka dibuka untuk muslimat, jemaah muslimat untuk datang sama-sama menunaikan solat sunat tarawih. Tahun ini kita dapat raikan Ramadan ini, tuan-tuan. So kita syukur dengan apa yang kita ada supaya Allah Ta'ala tak tarik nikmat yang telah pun kita terima. Jangan kita mencari ketidaksempurnaan di sebalik kesempurnaan-kesempurnaan yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita. Jangan kita cari benda yang tak ada terhadap apa nikmat yang Allah Ta'ala dah kurniakan pada kita. Hari ini betapa banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita. Hari ini kalau kita tengok balik, kita nak cari kesempurnaan, kita dah boleh masuk masjid. Muslimat dah boleh datang masjid. Walaupun dengan SOP yang ketat, kita tetap boleh berjemaah sama-sama. Kita tetap boleh menunaikan solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kita tetap dapat, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat tunaikan solat sunat hari raya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, carilah kesempurnaan di sebalik ketidaksempurnaan supaya kita menjadi sempurna. Kalau sentiasa kita mencari ketidaksempurnaan, maka tidak sempurnalah kita ini. Tuan-tuan, masjid ni adalah rumah Allah. Kita sama-sama jaga, kita sama-sama datang, kita sama-sama raikan. Tuan-tuan, kalau sebelum ni kita tepuk dada tanya iman, mungkin sebelum ni kita tak puas hati masjid tak dibuka. Hari ni Allah Ta'ala bukakan pintu masjid ini untuk tuan-tuan, puan-puan. Datanglah, saya mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan yang masih berada di rumah, datanglah ke masjid. Penuhkanlah saf-saf yang ada. Bukan setakat solat sunat tarawih, zuhur dan asar, datanglah tuan-tuan. Maghrib dan isyak, datanglah tuan-tuan. Subuh kita tak pernah tengok orang bergaduh sebab tak dapat masuk, tuan-tuan. Jadi datanglah tuan-tuan, puan-puan, datanglah ke masjid. Raikan, imarahkan masjid dengan cara kita menghadirkan diri ke masjid. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan ini kita jadikan diri kita yang lebih baik. Saya suka ingatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW naik ke mimbar. Mimbar Nabi macam ni lah. Saya pernah sebut dalam kuliah bersama muslimin sebelum ni. Mimbar Nabi ada 3. Dalam keadaan mimbar Nabi ada 3. Nabi naik setiap mimbar tu, setiap tangga mimbar tu Nabi naik. Tangga yang pertama Nabi sebut amin. Nabi naik tangga yang kedua Nabi sebut amin. Nabi naik tangga yang ketiga Nabi sebut amin.
Kenapa Nabi SAW sebut amin? Antara 3 tangga tu, salah satu tangga tu Nabi SAW, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sebut amin, amin? Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Jibril mengatakan kepadaku, celaka umat kamu Muhammad apabila masuk bulan Ramadan dengan dosa, keluar bulan Ramadan bertambah dosa, dosanya tidak diampunkan. Na'udzubillahi min zalik. Maksudnya apa tuan-tuan puan-puan? Bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah untuk kita. Kita bukan sempurna. Siapa diri kita? Siapa kita untuk mengesahkan bahawa esok kita masih lagi hidup? Esok kita masih lagi boleh beristighfar, boleh mohon ampun kepada Allah. Siapa kita untuk menjadikan orang lain tidak sempurna dan kita lebih sempurna daripada orang lain? Siapa kita untuk melihat orang lain salah dan kita adalah yang paling betul? Tuan-tuan, Ramadan ini kita jadikan tarbiyah Ramadan ini, kita menjadi orang yang masuk bulan Ramadan dalam keadaan dosa, keluar bulan Ramadan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan yang masih berada di rumah, datanglah ke masjid, imarahkan masjid. Apa sahaja SOP yang telah ditetapkan bukan datang daripada AJK Masjid, tapi datangnya daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Seandainya ada kepincangan daripada sahabat kita, contoh dia tak bawa sejadah, cakaplah dengan baik, tuturkanlah dengan baik, ucapkanlah dengan baik, bantulah dia dengan baik. Sebagai contoh, sekiranya seorang jawatan kuasa ataupun petugas itu dalam keadaan dia jaga SOP, selepas dia jaga SOP, dia minum sama-sama dengan kawan lain. Kerana apa? Selesai menjalankan tugas. Dan kita sebagai orang yang melihat, dia pun tak pakai penutup mulut. Rupanya waktu tu dia tengah minum. Takkanlah nak minum pakai penutup mulut. Jadi sangkalah baik pada orang. Carilah kesempurnaan pada orang lain supaya kita pun jadi sempurna. Carilah kebaikan pada orang lain supaya kita pun jadi baik. Tuan-tuan, saya suka mengingatkan apa yang Ustaz Abilius selalu sebut. Yang jaga SOP Allah sayang, yang tak jaga SOP pun Allah sayang, yang bawa sejadah Allah sayang, yang tak bawa sejadah pun Allah sayang. Semua orang Allah Ta'ala sayang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Semua orang Allah Ta'ala sayang, tuan-tuan, puan-puan. Jadi dalam keadaan Allah Ta'ala boleh sayang semua orang, kenapa kita memilih untuk tidak menyayangi orang lain? Kenapa kita tidak boleh membantu orang lain? Apalah salah dan apalah kiranya kalau misalnya kata kita ada sahabat-sahabat kita yang tersilap, terlupa, tak sengaja, kita ucapkanlah dengan ucapan yang lebih baik. Saya mohon maaf terkasar bahasa silap kata terlanjur bicara. Saya pesan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang masih berada di rumah, datanglah ke Masjid Jamiat Sungai Pelong, penuhkanlah saf-saf ini, kerana kami rindukan tuan-tuan, puan-puan untuk kembali ke masjid ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.